Terima kasih Yang di-Pertua. Saya pertama sekali ingin mengalu-alukan penekanan bajet 2012 ini atas kesejahteraan rakyat. Saya tidak tolak mana-mana pihak kerana kesejahteraan ini bukan copyright mana-mana pihak. Sungguh pun Pakatan Rakyat telah banyak menggunakan istilah seperti kebajikan dan kesejahteraan. Tapi tidak salahnya kalau kerajaan juga mengadopkan satu pendekatan yang sama, dan itu saya mengalu-alukan, dan saya juga memuji keberanian Perdana Menteri untuk melaksanakan beberapa langkah yang ke depan. Saya hanya rasa kesejahteraan ini bukan sahaja dari segi ekonomi. Ekonomi adalah sebahagian daripada adalah satu perkara yang penting dalam belanjawan. Tapi selain daripada ekonomi, kita juga harus menyediakan apa yang dianggap sebagai software, perkara-perkara dan undang-undang yang boleh merangsangkan pertumbuhan ekonomi. Saya juga mengalu-alukan langkah yang pertama yang telah diambil oleh kerajaan bahawa ISA sebagai satu alat yang menindas kreativiti dan juga sebagai satu undang-undang yang tidak lagi sesuai untuk masa sekarang. Tapi kesejahteraan rakyat ini dari segi bukan saja dari segi politik dan juga sosial, juga perlu satu perubahan atau reforms yang lebih komprehensif. Itulah sebab saya juga menyeru kepada kerajaan bahawa pengakuan bahawa ada undang-undang dan juga dasar yang dulu menindas hak asasi manusia kini harus dikaji semula. Dan dengan itu saya harap kerajaan akan dengan cepat dan juga tegas mengambil tindakan untuk mengubah undang-undang seperti OSA, AUKU atau mesin cetak dan lain-lain lagi. Kita tidak boleh menganggap sebagai sebuah demokrasi yang menjaga kesejahteraan rakyat padahal rakyat tidak bebas untuk bersuara. Pagi ini saya telah bawa isu soalan dalam isu media, majlis media, dan didapati bahawa Malaysia ada dalam tangga ke 143 daripada 196 negara yang dianggap sebagai dalam Press Freedom Index ini. Ini adalah satu perkara yang sangat memalukan kerana kalau kita menganggap sebagai sebuah demokrasi yang bebas, tidak mungkin hak untuk bersuara ini ditindas, sehingga suara rasmi, surat khabar rasmi Parti Keadilan Rakyat sehingga hari ini masih tidak diluluskan, padahal Perdana Menteri juga janji bahawa permit KDN ini akan diberi secara automatik, tidak lagi subjek untuk renewal setiap tahun. Saya harap tindakan ini harus diselaraskan. Pada masa yang sama, kalau kita menganggap kita telah memasuki satu zaman yang keterbukaan, bukan sahaja kita henti pada pemansuhan ISA, tetapi kita harus buka ruang dalam TV, dalam radio, supaya pembahasan seperti ini boleh kita utarakan, supaya rakyat menjadi hakim dan memilih mana dasar dan parti yang lebih baik. Soalan belanjawan ini memang ada satu perkara yang baik supaya kedua-dua pihak, baik pun Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat, boleh kemukakan idea-idea di dalam media. Seterusnya, saya juga rasa curiga kerana dalam belanjawan ini nampaknya ada banyak yang tidak dimasuki, dan saya ingin dapat penjelasan daripada kerajaan. Nampaknya kita menjadi satu budaya
setiap tahun kita bentangkan belanjawan, angkanya bertambah-tambah selepas belanjawan itu diluluskan. Ambil contoh 2009, kita luluskan belanjawan atau bajet 207.9 bilion. Selepas itu, dua lagi bill supplement yang kita telah luluskan dan telah meluluskan jumlah, menjadikan jumlah bajet menjulang ke 229.25 bilion. Pada tahun 2010 kita luluskan belanjawan 191 bilion. Kemudian tambah dua lagi, 12 bilion dan 15 bilion. Jumlah belanjawan 2010 telah meningkat 2018.97 bilion. Pada tahun yang lalu 2011 kita luluskan 213 bilion, 213 bilion, dan tambah lagi 13 bilion, jadi 227.18 bilion. Saya ingin tahu, kalau berturut-turut kita mengadakan belanjawan tetapi kita tidak mematuhi disiplin ini, tidak bermakna kita adalah sebuah kerajaan yang cekap. Kita yang missing dari bajet ini, saya ingin tahu kedudukan beberapa projek besar. Salah satu ialah MRT ya, Sungai Buloh ke Kajang ini. Adakah MRT ini masih dalam agenda? Dan beberapa belanjawan ini telah diperuntukkan untuk projek ini. Kemudian adalah bajet tahun lalu kita sebut tentang projek Warisan Merdeka, 100 tingkat menara, 100 tingkat yang kos 5 bilion. Ke mana projek ini? Saya juga ingin dapat penjelasan beberapa lagi projek besar seperti tanah Lembaga Getah Malaysia di Sungai Buloh yang dijual kepada KWSP dengan harga RM22.5 satu kaki segi, harga pasaran lebih kurang 100. Apa terjadi dengan projek ini? Dan dua lagi projek yang berlibatkan satu lagi di kawasan Batu. Kedua-dua kem ini merupakan tanah yang terakhir pasukan tentera kita yang berada di dalam ibu kota. Dalam pemikiran strategik, saya tidak nampak kebijaksanaan kenapa kita pindahkan kem yang menjaga keselamatan ibu kota ini keluar daripada kawasan ibu kota dan dibagi kepada pembangunan komersial. Saya tidak tolak pelbagai projek yang akan membangunkan perniagaan dan membangunkan ekonomi kita, tapi kita harus memberi perseimbangan satu kepada isu-isu sejarah. Dalam kes baik pun Jalan Sultan, baik pun kem kantonmen, Sungai Besi dan atau Kampung Baru, ini semuanya merupakan titik-titik sejarah yang sepatutnya dirakam dan dipeliharakan untuk masa depan. Tapi dalam pembangunan kita, termasuk baru yang kita pertahankan Pudu Jail, semua ini akan lenyap, hilang dalam yang dikatakan dalam arus pembangunan negara kita. Oleh itu saya anggap kita harus fikir semula. Dalam belanjawan ini juga kita lihat kos atau belanjawan untuk Jabatan Perdana Menteri makin meningkat. Bukan pada tahun, dan juga di kalangan belanjawan untuk Jabatan Perdana Menteri, saya tidak banyak mempertikaikan kalau belanjaan ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan. Tapi ada beberapa perkara yang saya ingin mempertikaikan. Salah satu ialah kita dapati bahawa belanja untuk konsultan ini makin meningkat.
pakar-pakar perunding dari negara asing telah mengambil perbelanjaan yang besar. Saya dapat dari jawapan dari kerajaan bahawa APCO telah memakan belanja 77 juta untuk kerja yang dibuat sebagai strategik komunikasi untuk kerajaan. Baru-baru saja kita juga dapati bahawa FBC, satu lagi konsultan yang berpangkalan di United Kingdom, juga dapat projek sebanyak 94 juta untuk kerja komunikasi juga. Adakah betul negara kita mempunyai imej yang begitu buruk di pentas antarabangsa sehingga kita perlukan beratusan juta digunakan untuk konsultan membaiki imej negara? Dan lebih teruk lagi ialah dalam FBC telah melibatkan skandal. Negara kita telah masuk dalam media antarabangsa bukan kerana perkara-perkara yang baik, tetapi dengan skandal FBC memberi rasuah kepada wartawan-wartawan dan membuat program yang disupply kepada BBC, kepada CNBC, kepada CNN, yang akhirnya bila ini didedarkan, BBC dan CNBC terpaksa hentikan, suspend semua program yang dibuat oleh FBC yang berkaitan dengan mempromosikan imej antarabangsa negara kita. Saya anggap setelah berjuta-juta yang kita belanjakan, tapi yang kita dapat adalah nama buruk yang mensifatkan negara kita terlibat daripada tindakan yang kurang etika. Batu. Yes. Okey. Batu, saya rasa benda ni penting untuk Batu boleh bernasar lanjut, kerana tahun ini untuk Kementerian Luar ialah antara bajet yang paling kecil sekali. Ingin saya tarik perhatian Batu bahawa pada tahun 1986 UMNO telah melantik Sachi and Sachi untuk membantu mereka di dalam kempen pilihan raya. Itu telah ada di dalam buku yang memang merupakan maklumat awam. Dan juga pada tahun 2001 negara terpalit dengan pelantikan Jack Abramoff, seorang pelobi kita panggil fly by night, yang telah didakwa dan telah dapati bersalah di Amerika. Dan sehingga hari ini perkara itu tidak dijelaskan siapa yang terlibat membayar wang sebanyak dianggarkan dekat 10 juta itu untuk mendapatkan pertemuan dengan George W. Bush. Dan dimaklumkan juga mereka-mereka ini, lobis-lobis ataupun PR agensi ini menggunakan institusi kerajaan. Sehingga kan di Washington itu pejabat kedutaan Malaysia digunakan, dan perkara ini terkeluar dan direkodkan secara rasmi di dalam kes yang melibatkan Jack Abramoff. Saya mohon penjelasan sikit. Ya, itu yang poin saya, bahawa setiap kali kita melibatkan isu-isu antarabangsa, kita melibatkan skandal. Ini satu perkara yang saya bagi rakyat Malaysia sangat pelik dan juga memalukan. Saya dan lebih pelik lagi ialah seolah-olah Menteri Luar Negeri tidak diamanahkan, tidak dibagi tugas yang berat, yang penting untuk melakukan kerja-kerja diplomatik ini, kerja-kerja membaikikan, mempromosikan imej negara. Dan seolah-olah konsultan kita lebih percaya daripada diplomat profesional kita. Mereka nampaknya tidak ada peranan. Saya nampak bajet Jabatan Perdana Menteri yang membelanjakan untuk luar negeri lebih besar, selain daripada Langkawi International Forum yang sekarang tidak diadakan di Langkawi, yang kita tidak lagi buat assessment apakah cara kita, pendekatan diplomasi kita. Dulu pendekatan kita south-south, selatan-selatan. Kita menyatu padukan negara-negara dunia ketiga untuk memberi seimbangan kepada kuasa-kuasa besar. Sekarang doktrin ini hilang, kita tidak tahu ke mana. Kita lihati, saya dapat soalan kita pergi ke Kazakhstan. Adakah Kazakhstan memainkan peranan penting dalam strategi antarabangsa? Kita belanjakan 3 hari saja, belanjakan 1.0 juta ringgit Malaysia. Lawakan ke Tunisia, Turkmenistan,
kita 2 hari saja kita belanjakan 323 juta. Kita lawatan Perdana Menteri ke Perth, Australia dengan Airbus, belanjawan sehingga hari ini kita tidak tahu Airbus ini milik siapa, kita belum tahu. Adakah dikatakan lawatan itu bukan rasmi? Kenapa Airbus yang kita tidak tahu sama ada dimiliki oleh kerajaan atau swasta diguna pakai dengan logo satu Malaysia? Dan saya nampaknya kita harus membuat satu penjelasan sama ada kita rasa Menteri Luar Negeri ini tidak diperlukan sehingga Perdana Menteri dan First Lady kedua-dua kena tekun bekerja kuat untuk lawatan ke luar negeri, atau kita rasa kita perlu kembali kepada satu pendekatan yang lebih konvensional, iaitu kita memperkasakan Menteri Luar Negeri kita, Kementerian Luar Negara kita, supaya diplomat-diplomat yang profesional yang boleh mainkan peranan, bukan konsultan-konsultan yang fly by night, bukan konsultan-konsultan yang cuba mendapatkan bayaran yang besar tetapi tidak ada technological transfer yang tidak akan memperkukuhkan human resource kita. Seterusnya kos pertahanan kita. Saya dimaklum selepas perbelanjaan besar dengan Skopin, dengan kapal selam ini yang memberikan perbelanjaan besar yang sehingga ini juga kita belum dapat jelaskan apakah fungsi yang utama dalam mempertingkatkan kekuatan pertahanan kita dan juga menjadikan kita terlibat dalam kes di Mahkamah Perancis. Itu satu perkara yang saya tertanya-tanya. Tapi sekarang kita juga dapati bahawa satu sistem lagi baru yang disebut sebagai Network Centric Warfare System. Network Centric Warfare System adalah satu doktrin strategi yang telah dikemukakan oleh Amerika Syarikat pada tahun 90-an yang bergantung kepada IT warfare yang banyak memakan perbelanjaan. Tapi kita telah melantik satu syarikat yang tidak ada pengalaman dalam pertahanan Sapura untuk mengendalikan ini. Network centric warfare ini perlukan sebelum kita memasuki satu projek yang mungkin mengambil lagi perbelanjaan sekurang-kurangnya 2 bilion. Kita sepatutnya membuat satu assessment pertahanan kita. Apakah ancaman terutama negara kita? Sama ada kita perlukan sebagai ofensif senjata-senjata yang ofensif seperti kapal selam, seperti jet fighter dan lain-lain, atau kita identify apakah ancaman utama. Ancaman kita ialah seperti yang telah dimaklum oleh menteri sebelum ini adalah human trafficking, penyeludupan manusia, lanun, petro memberi perlindungan dan keselamatan kepada nelayan kita, kepada liner-liner kita di lautan. Adakah kita lebih sesuai untuk lebih praktikal kita investkan kewangan kita dalam gunboat yang lebih cekap dalam manuver dia, atau kita juga mempertingkatkan gaji dan juga kebajikan angkatan tentera. Itu secara lebih praktikal. Kita mengalu-alukan kerajaan tiba-tiba fikir tentang penderitaan angkatan keselamatan yang telah berkorban semasa zaman darurat. Kita bayar RM3,000, tapi beribu-ribu lagi angkatan keselamatan kita yang bersara. Mereka tidak perlu hand out, mereka tidak perlu one off bayaran, tapi yang mereka perlukan pekerjaan. Sekarang banyak security pun kita tidak mengupah anggota tentera dan anggota polis yang bersara. Kita ambil orang Nepal, kita ambil buruh yang lebih murah.
Ini perkara-perkara yang kita harus mengambil perhatian. Dan Dewan Yang Mulia ini, saya ingin masuk kepada perkara yang juga ditekan dalam bajet ini, iaitu masyarakat yang miskin. Masyarakat yang miskin bukan sahaja mereka berpendapatan rendah. Kita tidak boleh menganggap mereka perlukan bayaran one off untuk menyelesaikan masalah. Yang kita harus melakukan satu reform secara struktural dalam struktur pasaran kerja kita. Kita ambil beberapa contoh. Satu, kereta sewa dan taksi. Tahun 2009 kita telah keluarkan 9,000 lesen taksi, yang 4,000 untuk persendirian dan 5,000 untuk syarikat, lebih kepada syarikat. So sungguh pun 2010 kita telah betulkan sedikit, 6,000 diberi kepada lesen persendirian, dan syarikat masih pegang 4,500. Apa perlu lagi kalau kita sudah mengakui syarikat ini tidak memberi sebarang added value, nilai tambahan kepada perkhidmatan taksi ini? Adakah perlu kita terus memberi lesen kepada lesen taksi ini kepada syarikat? Dan memang betul kita bagi pinjaman dan pelbagai, tetapi kalau isu ini tidak selesai, dan kita juga tidak boleh sewenang-wenangnya keluarkan banyak lesen. Sekarang sudah berpuluh ribu lesen taksi telah dikeluarkan, dan ini kita perlu memberi satu studi supaya kita tahu sama ada keperluan pasaran itu begitu besar atau tidak, supaya kita tidak membebankan pemandu taksi. Kedua juga saya rasa bayaran one off kepada masyarakat miskin sebanyak RM500. Dalam bajet Pakatan Rakyat kita cadangkan bukan saja bayaran one off. Sekarang semua penerima kebajikan atau baituma, mereka hanya terima RM300 saja. Ini langsung tidak cukup untuk membiayai kehidupan. Cadangan Pakatan Rakyat ialah kita naikkan sedikit kepada RM550. RM550 merupakan pendapatan sebagai hardcore poor. Kalau kita boleh selaraskan semua bayaran kebajikan itu kepada RM550, mungkin akan mengurangkan, membantu ramai yang dalam keadaan susah. Saya juga ingin bangkitkan beberapa perkara yang melibatkan projek-projek yang juga melibatkan projek-projek yang agak kita curigakan. Saya ingin mendapatkan penjelasan apakah status bagaimana kita yang memberi projek-projek ini kepada syarikat-syarikat besar. Salah satu masalah yang kita hadapi ialah subsidi yang dibagi. Saya percaya kedua-dua pihak kita tidak tolak ada perlunya sebagai sebuah kerajaan untuk memberi subsidi. Tetapi cara kita edarkan subsidi, kini subsidi kita diedarkan melalui agensi-agensi besar. Sebagai contoh, kita bagi subsidi kepada petani. Memang perlu untuk menjaga kebajikan petani sawah ini, penanam sawah ini, melalui subsidi beras. Tapi subsidi beras kini dibayar kepada benas. Benas memang ada conflict of interest, kerana benas juga merupakan pengimport tunggal dan menjadi pengimport tunggal, dan pada masa yang sama mereka menjadi pembeli kepada petani untuk memberi petani tempatan subsidi. Ini pada setakat ini saya rasa ini tidak membantu.
Pertama sekali, kalau kita ingin pastikan monopoli ini tidak disalahgunakan, saya seru kepada kerajaan supaya monopoli import benas ini ditamatkan. Dan kita sudah bagi benas berpuluh tahun untuk mencapai beberapa tujuan. Salah satu ialah kebajikan. Kedua ialah supaya kita boleh self-sustain dalam produksi beras ini. Tapi sampai hari ini kita tidak dapat target ini dicapai. Oleh itu saya anggap subsidi dan juga monopoli bagi benas ini harus dihentikan. Akhir sekali saya ingin sebut yang isu yang sangat hangat dibahaskan, iaitu isu gaji minimum. Saya mengalu-alukan kerajaan mengambil langkah pertama untuk membentuk majlis rundingan gaji minimum. Tetapi dengan kelulusan undang-undang ini tidak cukup. Pertama sekali, dalam akta ini kita tidak jelaskan siapa yang akan mewakili pihak pekerja untuk berunding. Hak kuasa pelantikan sekali lagi kita terletak di tangan menteri. Dan majlis rundingan ini sampai hari ini kita tidak tahu apa statusnya. Sama ada penglibatan kesatuan sekerja yang telah berkali-kali mengkempenkan isu gaji minimum ini, pendapat mereka sama diambil kira atau tidak. Pendapat majikan, siapakah akan menjadi wakil majikan? Sehingga sekarang kerajaan belum lagi membuat penetapan bahawa gaji minimum ini adalah gaji yang dianggap sebagai selaras ke semua sektor, atau gaji ini terhad kepada beberapa sektor saja. Yang sangat membimbangkan, dia akan dengan izin defeat the purpose kalau gaji minimum ini hanya terhad kepada rakyat tempatan atau beberapa sektor saja. Gaji minimum, tujuan gaji minimum adalah untuk jaga kebajikan golongan yang paling bawah sekali, yang kita anggap minimum untuk sara hidup. Minimum bukan cukup untuk jadi kaya, tetapi juga tidak akan membebankan majikan. Kita harus menjaga keseimbangan dua-dua ini. Saya ingin cadangkan supaya kita ambil langkah yang berani untuk laksanakan gaji minimum. Dalam cadangan Pakatan Rakyat kita sasarkan bahawa RM1,100 dianggap sebagai satu gaji yang paling rendah yang semua pekerja wajib dapat, baik pun dia pekerja tempatan atau warga asing. Ada teori bahawa kalau kita bayar gaji minimum kepada warga asing, yang untung adalah orang asing. Itu memang betul. Kalau kita perlukan tenaga asing, kita harus menghormati hak mereka. Kita harus berkongsi kekayaan. Itu kita tidak boleh tolak. Tetapi dengan ada gaji minimum, sekurang-kurangnya majikan tidak boleh eksploitasikan keadaan yang tidak sama, di mana kalau mereka mengupah seorang orang asing, pekerja asing, mereka boleh bayar gaji yang lebih rendah. Ini akan menyebabkan majikan tidak akan mempertingkatkan teknologi, mempertingkatkan kemahiran supaya negara kita boleh maju kepada negara yang berpendapatan tinggi. Kalau kita tetap membenarkan gaji rendah ini wujud dengan pengimportan warga asing yang ramai, kita tidak akan mencapai sasaran. Oleh itu saya harap kerajaan secara berani untuk melaksanakan. Dan pada masa yang sama saya juga anggap, last sekali, saya juga anggap dalam perhitungan Pakatan Rakyat, kita juga pada mulanya anggap mungkin kita bagikan kepada dua region, iaitu Sabah Sarawak berbeza pendapatan. Memang betul gaji purata di Sabah Sarawak jauh lebih rendah, tetapi setelah perhitungan kita dapati sebenarnya kos hidup di Sabah Sarawak tidak kurang daripada Semenanjung Malaysia. Kalau kita mengambil satu pendekatan bahawa Sabah Sarawak
dapat gaji minimum yang lebih rendah, ini tidak adil kepada pekerja di Sabah Sarawak. Oleh itu saya yakin kita mampu untuk melaksanakan satu gaji minimum universal untuk seluruh Malaysia, di mana kita boleh pastikan kesaksamaan negara kita. Dengan cara untuk melaksanakan, kita juga boleh memberi kelonggaran supaya majikan tidak yang kurang keupayaan untuk bayar ini dikecualikan. Ambil contoh, majikan yang mengupah kurang daripada 5 orang, iaitu family business, kita boleh kecualikan gaji minimum. Dan kita juga boleh kecualikan pelaksanaan untuk syarikat-syarikat yang mula berniaga selama setahun, mereka tidak perlu laksanakan gaji minimum. Dengan itu saya harap dengan cadangan ini, kerajaan dengan cepat untuk melaksanakan gaji minimum. Ini bukan untuk score point politik, tetapi untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.